Saudara besar kembali, sudah gaharu cendana pula, sudah tahu bertanya pula. Pepatah Melayu, sloka dan pantun merupakan kerap dijadikan antara bahan gaharu sebagai perlambangan dalam kehidupan seharian. Gaharu kini bukan lagi spesies tumbuhan hutan yang terbiar, tetapi muncul sebagai bahan mentah yang amat tinggi nilainya untuk kegunaan selain ubatan juga bahan asas utama pembuatan minyak wangi bersumberkan alam semula jadi. Kekayaan khazanah hutan negara semakin berharga dan menjana pendapatan rakyat. Petang ini BIS Malaysia melalui pakej jenama Malaysia menyorot tentang keistimewaan dan nilai kayu gaharu yang semakin berkembang permintaan dan pasarannya. Jadi, saudara, kita saksikan pakej jenama Malaysia Pengkomersialan Tanaman Gaharu. Kita saksikan. Pokok gaharu sering disebut emas dari hutan disebabkan nilainya yang boleh mencecah ratusan ribu ringgit. Melihat permintaan melebihi penawaran terhadap produk berasaskan pokok gaharu di pasaran, syarikat Gunung Cipta Sdn Bhd mula mewujudkan sistem peladangan kontrak yang mampu memberikan pendapatan lumayan kepada para peserta. Bersama saya Wan Alzawan Halim meninjau syarikat yang beroperasi di Jertih Terengganu baru-baru ini. Pokok gaharu asalnya tumbuh meliar di hutan-hutan di rantau Asia Tenggara. Ia menjadi pilihan kerana teras atau resin yang dihasilkan oleh pokok ini boleh digunakan sebagai bahan asas pewangi dan produk perubatan. Permintaan yang tinggi terhadap gaharu yang datang dari negara Timur Tengah seperti Arab Saudi, Taiwan dan Jepun membuatkan ianya semakin sukar didapati di hutan. Penebangan dan penerokaan hutan secara berleluasa terhadap pokok ini membuatkan ianya semakin pupus dan ini memaksa Badan Dunia meletakkan spesies ini di bawah kawalan CITES iaitu agensi dunia yang mengawal flora dan fauna terancam. Ini membuatkan banyak negara seperti Indonesia dan Thailand mengambil kesempatan dengan mewujudkan ladang-ladang pokok gaharu bagi menampung permintaan yang semakin meningkat. Di negara kita, konsep peladangan gaharu ini masih lagi di peringkat awal namun ia semakin berkembang. Salah satu dari syarikat yang mewujudkan sistem peladangan pokok gaharu secara kontrak ialah syarikat Gunung Cipta Sdn Bhd. Gunung Cipta Sdn Bhd ditubuhkan pada tahun 2008 dan sehingga ke hari inilah. Okey, di peringkat awalnya kita hanya memfokuskan sektor pembangunan hak tanah, di mana tanah-tanah itu akan dipecah-pecahkan lot kepada lot-lot perumahan. Tetapi idea daripada koridor depu yang dibuat di negeri Kelantan seolah-olah memberikan kita satu inspirasi, sebab kita bidang yang hampir sama iaitu memajukan sektor hak tanah. Okey, di situlah bermulanya sektor gaharu ni di Gunung Cipta Sdn Bhd. Perlandangan secara kontrak bermula pada tahun 2009 lagi. Okey, di mana kita mula menanam gaharu tu. Kita memandangkan kosnya yang terlalu tinggi tetapi prospek hasil juga tinggi, jadi kami memerlukan sejumlah dana. Di situ bermulanya sistem perladangan hasil daripada gabungan idea-idea ahli-ahli syarikat, bermula dari pihak pengarah sehingga ke unit kejuruteraan ladang. Gabungan idea itu maka wujudlah konsep peladangan secara kontrak di mana kami offerkan lot-lot tanah kepada yang berminat untuk menyertai program ni. Kalau ikut nature gaharu itu sendiri memerlukan tempoh yang panjang, tetapi hasil daripada kajian teknologi yang berterusan di dalam pertanian ni, maka hasilnya dapat dituai dalam sekitar 6 tahun, 7 tahun. Boleh dipendekkanlah, maksud saya, boleh dituai dengan cepat. Dalam sekitar 5-6 tahun, insya-Allah dah mula dapatkan hasil tu. Sebenarnya gaharu ni dah lama. Okey. Gaharu ni lama, cuma dalam sektor peladangan masih belum dibuat secara serius. Okey, kalau kita tengok di Malaysia sendiri pun peladangan gaharu ni masih belum peringkat serius.
Dan yang pastinya adalah permintaan. Permintaannya yang terlampau tinggi. Kalau kita buat kajian, permintaan pasaran gaharu yang ada sekarang ni baru memenuhi lebih kurang 20% dari permintaan dunia. So, inisiatif begini sepatutnya kita harus ambil. Okey, untuk memenuhi pasaran-pasaran yang sememangnya banyak permintaannya. Untuk permintaan gaharu ni sendiri, ada datang dari beberapa blok negara lah. Saya suka letakkan kalau gaharu biasanya dalam minda kita biasanya di sebelah negara-negara Arab. Diorang gunakan sebagai bahan pewangi asas. Okey, tapi kita jangan lupa di sebelah Eropah seperti Jerman juga memerlukan gaharu dalam sektor perubatan. Lebih-lebih lagi, gaharu memang dah terbukti secara saintifiknya mengandungi sebatian-sebatian organik yang sangat sesuai di dalam tujuan perubatan itu sendiri. Melalui sistem ini, para peserta akan membeli lot-lot tanah yang akan dijadikan ladang penanaman pokok gaharu selama 18 tahun. Mengikut kajian yang dilakukan, pokok gaharu boleh mengeluarkan teras atau resin pada usia 6 tahun, kali kedua pada usia 12 tahun dan yang terakhir pada usia 18 tahun sebelum pokok boleh ditebang. Di antara kandungan bahan kimia organik yang terkandung di dalam minyak gaharu ialah Eudesmana yang bertindak sebagai antioksida dan pewangi, Sequiterpenolda ialah anti-kanser yang sangat mujarab dan anti-kulat, Furanoid berfungsi sebagai ejen penahan sakit dan anti-stres, dan nitrous oksida yang digunakan sebagai bahan asas bagi tujuan perubatan. Selain dari rezin pokok gaharu, syarikat ini turut mengeluarkan baja cecair di bawah jenama GC Grow Life, baja tanah GC Super Grow dan teh karas yang berasaskan daun pokok gaharu. Gunung Cipta ni sendiri pun asasnya dalam bidang pertanian, itu memajukan tanah untuk tujuan pertanian. Pengalaman yang lepas seperti penanaman cili apa semua, okey, hasil daripada pengalaman tersebut maka terciptanya produk-produk okey, seperti baja, antivirus dan beberapa produk lain yang dicipta sendiri oleh pihak unit kejahteraan ladang Gunung Cipta Sdn Bhd ni. Dan sekarang bila terlibat dalam projek penanaman gaharu, maka produk dari gaharu itu sendiri pun berjaya juga dikeluarkan. Dan insya-Allah dari masa ke semasa kita akan terus menapak untuk keluarkan berbagai-bagai lagi produk-produk sampingan. Kita mempunyai perancangan dan plan yang cukup besar, terutamanya dalam sektor gaharu dan juga sektor pembuat produk-produk sampingan lah. Kalau bincang tentang perancangan masa hadapan, sebenarnya kami punya perancangan yang cukup besar di mana produk-produk ni akan dikeluarkan hasil daripada gaharu. Produk-produk sampingan seperti baja akan terus dikeluarkan, dan dari semasa ke semasa unit R&D akan memainkan peranan penting untuk memastikan kualiti dan juga kuantiti dapat disempurnakan dengan baik. Kaedah inokulasi yang digunakan untuk merangsang pembentukan rezin mampu memberikan pendapatan sebanyak 5,000 sepokok dalam tempoh 5 tahun. Ini bermakna kawasan tanah seluas 500 meter persegi yang boleh ditanam sebanyak 130 batang pokok mampu menjana pendapatan sehingga 650,000 bagi tempoh 6 tahun. Jika kita berbudi kepada tanah, kita juga yang dapat hasilnya. Diharapkan syarikat Gunung Cipta Sdn Bhd ini akan terus maju dalam bersama-sama memakmurkan bumi. Wan Al-Azhar Wan Halim untuk BIS Malaysia. Ya saudara, sama-sama kita manfaatkan anugerah alam semula jadi yang kita ada untuk kepentingan rakyat dan negara. Ternyata gaharu bukan lagi pelengkap hutan khatulistiwa tapi muncul sebagai penjana ekonomi negara. Saudara, sampai di sini BIS Malaysia untuk petang ini. Semoga info yang dipaparkan memberi manfaat kepada para usahawan khususnya dalam memajukan lagi bidang bisnes di masa hadapan. Teruskan menonton BIS Malaysia, satu-satunya perancangan bisnes bahasa Melayu terunggul di Malaysia, semestinya di TV1. Salam hormat dan selamat berhujung minggu.